Assalamualaikum, saya Idi dan saya akan menceritakan kembali cerita misteri, seram dan juga sejarah. Terima kasih pada yang sudah subscribe dan juga yang hadir. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Kita mulakan dengan solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Citu, Temadun Purba, lambang kehebatan dan kekayaan kerajaan Melayu zaman dahulu. Selain Langkasuka, Funan dan juga Campa, salah satu kerajaan Melayu terawal di semenanjung tanah Melayu ialah sebuah temadun lama yang dikenali sebagai Citu, yang pernah wujud sekitar awal abad pertama sehingga ke-5 Masihi. Diceritakan bahwa Citu merupakan sebuah pusat pemerintahan entrepot yang terkenal sebagai transit bagi kapal-kapal dagang suatu ketika dahulu. Difahamkan kerajaan awal ini merupakan sebahagian pusat pemerintahan yang terawal dari kerajaan Funan, yaitu yang berasal dari kerajaan Funan, sebuah empayar purba pertama wujud di Asia Tenggara. Ekoran rangkaian kuat pada ketika itu. Kerajaan ini dipercayai pernah menjalinkan hubungan diplomatik dengan sebuah empayar Cina, yaitu dinasti Sui. Berdasarkan sebuah catatan purba Cina yang bertajuk Ji Dugo Ji adalah merekod mengenai kewujudan kerajaan lama ini. Ia diceritakan menerusi kisah kunjungan rombongan utusan Maharaja Cina pada zaman dinasti Sui ke wilayah tersebut sekitar tahun 607 hingga 610 Masihi. Dalam catatan itu, kumpulan berkenaan dikatakan terpaksa menempuh pelayaran selama 100 hari sebelum sampai ke destinasi yang ditujui. Turut dinyatakan lokasi kerajaan tersebut digambarkan terlalu jauh. Ia terletak di sebelah bagian selatan Laut Cina. Rekod purba tersebut turut menyatakan satu kewujudan fenomena alam luar biasa yang terdapat di wilayah tersebut. Percaya atau tidak, sebahagian besar tanah yang terletak di bawah penguasaan kerajaan Citu mempunyai 1 ton warna sahaja, yaitu merah. Disebabkan keadaan luar biasa itu, pusat pemerintahan ini turut digelar oleh kebanyakan penyelidik ekologi dengan jolokan nama sebagai Red Earth Land. Kerajaan Citu mempunyai sistem pentadbiran yang tersusun dan juga sistematik. Pada catatan purba itu menceritakan urusan pentadbiran kerajaan Citu dilakukan golongan yang majoriti berjawatan tinggi dalam pentadbiran diraja. Mereka selalunya akan terlibat dalam semua urusan yang berkaitan hal-hal politik dan juga undang-undang jenayah. Ada juga di antara mereka ditugaskan mengawal kerajaan-kerajaan lain yang berada di bawah taklukan empire ini. Catatan itu turut menceritakan cara hidup golongan masyarakat Citu pada ketika itu, yang digambarkan majoriti masyarakat mengamalkan adat seperti bertindik telinga, memakai minyak wangi, serta bunga mawar dan berpakaian kain berwarna polos. Selain itu, terdapat satu undang-undang ketat yang mesti diturut oleh segenap lapisan masyarakat kerajaan ini. Mereka harus mendapat izin terlebih dahulu daripada raja sekiranya ingin memakai sebarang alat kelengkapan penghiasan diri yang diperbuat daripada emas. Ia tidak terkecuali pada semua orang, bahkan keluarga bangsawan mesti mematuhi peraturan itu. Dalam bab perkawinan pun, upacara hendaklah dijalankan pada hari yang difikirkan bertuah dan diberkati. Kebiasaannya, keluarga pengantin perempuan akan diraikan selama 5 hari sebelum upacara perkawinan dilakukan. Menjelang hari ke-7, pasangan pengantin akan disatukan dan dikehendaki tinggal berasingan dengan keluarga masing-masing. Namun bagi anak lelaki bongsu, mereka diwajibkan untuk tinggal bersama keluarga mereka. Bagi upacara kematian pula, keluarga si mati akan berkabung dan mencukur kepala serta memakai pakaian berwarna yang terang.
Ketika upacara dijalankan, tubuh si mati akan dibakar, ditempatkan di tempat pembakaran yang diperbuat daripada buluh sebelum dihanyutkan ke sungai. Kebiasaannya upacara ini disertai dengan pembakaran kemeyan serta tiupan seruling, cengkerang siput, dan juga paluan gendang. Upacara pembakaran mayat ini diamalkan oleh segenap lapisan masyarakat termasuk para bangsawan kelas atasan. Namun bagi keluarga diraja, abu si mati selalunya akan disimpan di dalam botol yang diperbuat daripada emas yang diletak di dalam kuil. Catatan purba berkenaan turut menyatakan nasi adalah makanan ruji masyarakat Citu. Ia dinyatakan sewaktu rombongan utusan Maharaja Cina menerima hadiah berupa hasil barangan keluaran tempatan berkemungkinan merujuk kepada beras. Selain itu, hadiah lain seperti mahkota emas berbentuk bunga raya dan juga kapur berus sebagai pembayaran ufti dan tanda permulaan dan tanda bermulanya hubungan diplomatik dengan Maharaja Cina. Turut diceritakan tentang kehebatan dan kekayaan kerajaan ini. Kotanya mempunyai pintu gerbang dengan ukiran indah yang dihiasi bunga emas. Kekayaan kerajaan ini dengan emas turut digambarkan dalam setiap hiasan utama yang diperbuat daripada emas dan boleh dilihat di serata tempat. Di manakah lokasi spesifik kerajaan ini sekiranya ia terletak di bahagian selatan Laut Cina? Menurut Dr. Nick Hassan Suhaimi, lokasi kerajaan ini telah menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para penyelidik arkeologi. Berdasarkan analisis pada catatan purba itu, kebanyakan sependapat dan mengemukakan teori bahawa lokasi yang paling sesuai adalah di sekitar daerah hulu Sungai Kelantan. Teori ini adalah pilihan yang paling sesuai kerana ia merupakan laluan air utama yang boleh menjadi laluan kapal-kapal bersaiz kecil dan sederhana. Selain itu, ia juga pernah direkodkan sebagai laluan utama ke kawasan Lombong Emas yang terdapat di Kelantan dan juga Pahang. Berdasarkan rekod penyelidikan ekologi, lokasi ini pernah dihuni oleh manusia sejak 8.000 tahun dahulu. Ia dibuktikan melalui penemuan tempat pengkemumian prasejarah di Gua Cha pada tahun 1954 oleh seorang ahli arkeologi British bernama Gally Silverking. Selain itu, hasil ekskavasi di Gua Cawas, Ulu Kelantan turut menjumpai sejumlah besar votif tablet Buddha Mahayana yang mungkin berasal dari zaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-9 hingga ke-11. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Ada kekurangan, saya minta maaf. Cerita sampai di sini. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Teruskan kehidupan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.